nama lama bagi kota Madinah adalah Yathrib. Kalau kita boleh time travel, patah balik sebelum zaman Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kita akan rasa begitu ajaib bagaimana dua kabilah yang begitu tegang peperangan, saling berbunuh-bunuhan, yang kita kalau ada di situ pada waktu itu, kita akan fikir mustahil Aus dan Khazraj boleh bersatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Jami', yang Maha menghimpun. Cerita dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh lakukan. Allah boleh persaudarakan mereka atas dasar cinta, dan bukan hanya Aus dan Khazraj bersatu. Mereka malah menerima kabilah-kabilah Arab yang jauh daripada mereka, daripada Mekah, berhijrah datang ke kota Madinah, dan mereka sambut dan mereka hidup dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang bagaimana hebatnya Allah boleh menyatukan, menghimpunkan, kita lihat dulu nama Al-Jami'. Nama Al-Jami' ini tidak ada di dalam Al-Quran dirujuk sebagai nama Allah, tetapi perbuatan Allah menghimpunkan itu ada disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Al-Jami' daripada huruf akar Jim, Mim, Ain, Jam'. Kalau kita lihat ada beberapa perkataan yang kita biasa guna dalam seharian kita ni yang sebenarnya reflect daripada perkataan Al-Jami'. Misalnya kita kata para ulama bersepakat, kita kata ijma'. Tu menghimpun, semua orang berhimpun di atas satu pendapat yang sama. Ataupun kita pergi solat jamaah, kan, solat jamaah, kita berhimpun in congregation, ramai-ramai. Ataupun Nabi SAW adalah seorang insan, seorang manusia. Apabila Nabi SAW bertutur, perkataan-perkataan Nabi SAW adalah jawami'ul kalim, perkataan yang menghimpun banyak makna, walaupun dia ringkas, hanya beberapa patah perkataan, tetapi begitu mendalam, begitu deep lah kita katakan. Dan ada juga yang paling common, misalnya kita kata hari ni hari Khamis, esok hari Jumaat. Hari Jumaat tu daripada root word yang sama, Jim, Mim, Ain. Kerana pada hari Jumaat kita berkumpul di masjid, kita solat berjamaah, solat Jumaat tu, kemudian kita dengar khutbah dan sebagainya. Jadi Allah Al-Jami' ini kita boleh bincangkan dalam beberapa dimensi. Misalnya yang pertama tadi, berbalik kepada kisah Aus dan Khazraj ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan manusia walaupun mereka berbalahan, walaupun mereka berbeza sama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghimpunkan mereka. Misalnya dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-63, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan wa allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu Wa Taala menyatu padukan, menghimpunkan hati-hati mereka. Allafa juga ada erti mencampakkan rasa kasih dan cinta di antara orang-orang beriman, iaitu Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalaupun kamu infakkan harta benda seluruhnya daripada bumi ini, segala harta benda bumi ini kamu kumpulkan dan kamu infakkan, ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan dapat menghimpunkan, menyatu padukan di antara hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menghimpunkan dan menyatu padukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Aziz, kuasa, lagi Maha bijaksana, hakim. Dan demikian juga Allah menyeru kepada kita ni semua ni, kan, kita kalau kita selalu bercakap tentang orang Islam kena bersatu, kan, kita sebagai satu umat ni tidak bersatu. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat ke-103, Allah kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah kamu sekalian semua ini kepada tali Allah, yakni Islam, dan ada juga tafsir yang menyebut tali Allah itu adalah Al-Quran. Dan janganlah wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ketika kamu saling bermusuh-musuhan, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatu padukan, menghimpunkan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'mati
ikhwana, dan seterusnya ayat ni. Saudara-saudari boleh baca surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-103, menceritakan soal menghimpunkan manusia dan hati-hati mereka. Jadi hari ini kalau kita lihat, mungkin keluarga kita berpecah belah disebabkan harta, disebabkan perselisihan-perselisihan tertentu. Kita mungkin fikir impossible kita boleh satukan balik. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala ia tidak impossible. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jami', boleh menyatu padukan, boleh menghimpunkan balik orang-orang yang mungkin telah bercerai-berai, telah berpecah belah. Dan dalam konteks yang kedua tadi, dia dalam bentuk perhimpunan hati, penyatuan hati manusia. Yang kedua adalah bagaimana Allah SWT dalam ciptaan-ciptaannya. Kadang-kadang Allah cerita dalam surah An-Nahl tentang minuman dan makanan kita ni. Betapa kalau kita renung, bagaimana Allah himpunkan banyak elemen, banyak resepi ni, banyak sources, sumber-sumber ni, kemudian dia jadi something yang sangat sedap, sangat indah, sangat sehat. Misalnya dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-66, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu peroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar, la'ibratan. Melihat kambing-kambing, lembu-lembu itu pun ada iktibar. Baru ni ada trip bawa anak-anak pergi ke ladang-ladang lembu kan, kambing. Mungkin nampak macam bukan program Islamik ni. Al-Quran bagi tahu, pergi tengok kambing, pergi tengok unta, pergi tengok binatang-binatang yang menghasilkan susu. Ini ada ibrah. Nasqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah dan susu yang bersih, yang mudah diminum lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Lihat Allah SWT cerita bagaimana pelbagai elemen dalam perut binatang itu kemudian menghasilkan susu yang bersih. Dia macam resepi kan, kita musim Ramadan ni kalau buka Instagram ke misalnya, ramai orang kongsi resepi itu dan resepi ini untuk berbuka puasa kan, makanan, minuman. Kita tengok tu, oh amazingnya, macam mana dia tahu yang ni campur dengan ni boleh menghasilkan rasa ni dan jadi sedap. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal yang sedemikian. Demikian juga dengan madu. Allah Subhanahu Wa Taala cerita selang beberapa ayat selepas ayat tentang susu tu. Allah cerita bagaimana kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan. Ayat yang ke-69 surah Al-Anfal. Maafkan saya, surah An-Nahl, surah yang ke-16 tadi. Allah kata, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepadamu, yakni lebah. Dengan itu akan keluar dari badannya minuman, yakni madu, yang berlainan warna, yang mengandungi penawar bagi manusia dari pelbagai jenis penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagi orang-orang yang mahu berfikir. Lihat bagaimana Allah ciptakan ni makanan kita, apatah lagi cakrawala, langit, bulan, bintang. Semalam-malam pun kita tengok bulan sabit nampak agak baru, agak rare. Ada macam ada macam bintang dekat hujung tu. Ada orang kata nampak macam huruf Zai. Rupanya planet dan bulan berselisih, dan kita dapat lihat bagaimana keindahan itu. Dan Allah himpunkan semua ini dan Allah jadikan dia satu bentuk keindahan, ayah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, dimensi ini dimensi yang perlu kita berikan perhatian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebut tentang hari kiamat, yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Salah satu nama hari kiamat adalah yaumil jam', liyaumil jam', pada hari perhimpunan. Yaumul jam' ini adalah salah satu nama bagi hari kiamat kerana manusia daripada yang paling awal sampai yang paling akhir, entah berapa ribu, puluhan ribu, jutaan tahun barangkali beza zaman antara mereka, tapi semua akan dihimpunkan pada hari itu. Dan pada hari itu mereka masing-masing akan nampak kerugian-kerugian yang telah mereka sia-siakan pada saat diberikan peluang hidup di dunia. Dan ada ulama yang menyebut apabila diperhatikan dengan teliti, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang perhimpunan-perhimpunan di hari kiamat ini,
nadanya, tonnya banyak yang bersifat kecaman kerana di dunia itu mereka tidak bersama dengan perhimpunan-perhimpunan yang baik. Mereka lebih tertarik kepada perhimpunan-perhimpunan yang melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersama dengan kumpulan-kumpulan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, acara-acara, event-event yang mana manusia berhimpun ramai, tetapi perhimpunan-perhimpunan yang sia-sia. Dan Allah kata orang-orang yang sibuk dengan perhimpunan yang sebegini di dunia, nanti di hari akhirat mereka akan lihat betapa ruginya apa yang telah mereka lakukan di dunia. Jadi sama-sama kita dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini, kita perhatikan apakah bentuk-bentuk perhimpunan yang kita lazimi, kumpulan-kumpulan yang kita sertai. Adakah ia kumpulan-kumpulan yang membawa kita dekat, baik kepada Allah SWT, melakukan kebaikan kepada dunia. Bahkan kumpulan-kumpulan yang nak selamatkan alam, nak jaga sungai, nak pelihara binatang yang dizalimi, yang terbiar, itu semua kebaikan. Dan sebaliknya lah benda-benda yang melalaikan, dan kadang-kadang bukan hanya itu, malah merosakkan alam, merosakkan ekosistem dunia, dan menimbulkan banyak kemudaratan kepada kehidupan manusia. Jadi kalau kita lihat ni, ada beberapa mesej yang kita boleh bawa balik. Yang pertama, kita kena selalu renungkan, melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala design alam ini, makanan kita, minuman kita, dan lihat elemen Allah Al-Jami', bagaimana Allah himpunkan tekstur. Misalnya Nabi Adam AS waktu diciptakan, kan, diceritakan bagaimana manusia diciptakan daripada tanah-tanah yang berbeza warna, teksturnya berbeza, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang halus, dan itu semua mempengaruhi karakter kita. Ada yang senang, ada yang mudah, ada yang selalu grumpy, emotional. Itu semua adalah elemen kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, kita kena sentiasa berfikir dan bekerja ke arah menyatukan hati-hati manusia. Wa'tasimu bihablillah, di bawah tali dan panji Allah, iaitu Quran dan juga Islam. Jangan kita bersama dengan orang-orang yang seringkali mencetuskan perbalahan dan perpecahan dalam kalangan kita. Jangan, jauhi. Kita sentiasa cari apakah common ground yang kita boleh bersetuju, dan we work on the things yang kita boleh agree, dan kita agree to disagree on the things yang kita berbeza. Dan yang terakhir adalah kita perhatikan bagaimana diri kita ini dalam kehidupan kita, kita bersama dengan perhimpunan-perhimpunan, perkumpulan yang baik, supaya kita juga, benda itu mempengaruhi karakter kita juga. Sebab bila kita duduk dengan perhimpunan yang baik-baik ini, kita pun lebih terdorong melakukan hal yang baik-baik, berbanding apabila kita duduk dengan perkumpulan yang melakukan kezaliman, melakukan kerosakan, kita akan juga cenderung untuk sama turut terlibat melakukan kerosakan. Dalam masa yang sedikit berbaki ini, kalau kita boleh lihat, ada satu hadis Nabi SAW yang cukup memberikan semangat untuk kita berdoa dalam bulan Ramadan ini, dan saya nak lihat hadis ini. Nabi SAW menyebut daripada Abu Dhar, hadis riwayat Imam Muslim. Abu Dhar meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, sabdanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Maksudnya ini hadis apa? Ini hadis kursi, kerana Allah bercakap di dalam hadis ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalaulah yang paling awal sehingga yang paling akhir, manusia, sekalian manusia dan sekalian jin, dihimpunkan di satu lembah, dan semua mereka memanjatkan permohonan dan permintaan kepadaku, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan semua permintaan manusia dan jin, daripada yang paling awal sehingga yang paling akhir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ma naqasa dzalika mimma indi, dan itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada khazanah kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dicelupkan jarum ke dalam laut yang luas dan dalam. Kemudian bila kita tarik keluar jarum tu, apa yang tersisa di hujung jarum tu? Barangkali satu titis yang begitu kecil, yang tak efek langsung lah apa-apa komposisi daripada laut itu. Demikian Allah kata, wahai manusia, berdoalah kepada aku kalau yang paling awal sampai yang paling akhir, daripada sekalian manusia dan sekalian jin berdoa, ia tidak akan sedikit pun mengurangkan khazanah kekayaan Allah. Nah, apa lagi yang
kita rasa gusar, mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita jauh lebih baik daripada apa yang kita minta.